Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, sekali lagi kita bertemu menyambung kepada perbincangan kita mengenai suami dan isteri. Saya telah membincangkan 30 luahan perasaan suami, dah habis, dan sekarang ni saya akan membincangkan selama 30 siri yang disebut sebagai 30 bisikan hati isteri. Suami luahan, isteri bisikan. Maklumlah, suami ini kan dia meluahkan begitu saja. Isteri ini tidaklah seperti suami, ada malualahnya. Dia membisikkan sesuatu yang hadir daripada hatinya, dikeluarkan melalui mulutnya, apa yang terpancar dalam kalbunya. Ini bisikan hati isteri. Para penonton yang hormati sekalian, 30 bisikan isteri ini menggambarkan bahawa seorang isteri tidak seharusnya kita mengenali dia setelah mengahwini, sama ada 5 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun, setakat mengenal fizikalnya saja. Beratnya 62 kg misalnya, tingginya 5 kaki 2 inci misalnya, kulitnya hitam manis misalnya, bahasanya begini misalnya, cakap caranya begini misalnya. Itu satu pengenalan. Itu pengenalan fizikal kita panggil. Satu lagi pengenalan intelektual. Tuan-tuan pun tahu kebolehan, kemampuan isteri kita menggarap situasi, menggarap idea, boleh bercakap, boleh berbahas, boleh membincangkan sesuatu isu dengan saudara dalam nada yang sama dalam suatu ketika, suatu masa. Ini kebolehan intelektual. Tetapi yang saya nak bawa para penonton, khasnya para suami yang mengikuti program ini dan isteri yang mengikuti program ini, ialah bisikan hati. Daripada hati timbul perasaan. Dalam hati ada jiwa, dalam hati ada sentuhan, dalam hati ada sedih, dalam hati ada gembira, dalam hati ada merajuk, dalam hati ada cemburu, dalam hati ada hilang rasa, dalam hati ada mood, dalam hati berbagai-bagai keadaan. Seluruhnya dikatakan berpusat daripada kepala turun ke hati, daripada mata turun ke hati, daripada telinga turun ke hati, daripada hidung turun ke hati. Sinilah puncanya. Sebab itu saya nak mengajak para penonton yang saya muliakan sekalian. Pertama sekali dalam kita mendengar bisikan 30 bisikan hati isteri ini, yang pertama ialah wahai suamiku. Ini dengan suami. Cakap dengan suami, berbisik dengan suami, tapi saya tidaklah berbisik. Wahai suamiku, bermesralah dengan isterimu. Ini saudara. Saya faham suami-suami macam saudara agaknya sibuk. Pagi-pagi dah pergi kerja, isteri pun pergi kerja. Kalau isteri tak pergi kerja, isteri menguruskan rumah tangga dan sebagainya. Petang baru balik, dalam keadaan jalan yang jam dan sebagainya, lambat balik dan sebagainya. Apa yang nak terjadi? Yang terjadi ialah masa untuk bermesra ni tidak banyak. Masa untuk kita bermesra dengan isteri, waktu lepas-lepas makan pun rasanya tidak banyak. Anak-anak ganggu kita, anak-anak nak bermesra dengan kita, anak-anak bermanja dengan kita. Bilalah pula bahagian suami nak bermanja dengan kita. Tapi apa yang kita nak sebutkan, mana-mana wanita, mana-mana isteri dalam dunia ini, salah satu keperluan. Mereka perlukan pakaian betul, mereka perlukan makanan betul, mereka perlukan transport betul. Tetapi mereka memerlukan kemesraan. Wahai suamiku, bermesralah dengan aku. Duduk bersama, makan bersama, senyum bersama, mata memandang mata, angguk-angguk, suami mengangguk, isteri mengangguk, suami mengiyakan, isteri mengiyakan, dengan penuh perasaan kecintaan kepada suami, kecintaan kepada isteri. Ini yang sangat diharapkan oleh isteri. Bila mesra, bahasanya mesra, perkataannya mesra, bahasanya lunak, perkataannya lunak, pilihan-pilihan bahasanya yang terbaik, pilihan-pilihan perkataannya yang terbaik, tidak tergesa-gesa, tidak dengan ada unsur marah, tidak ada dengan unsur mencaci, menista dan sebagainya. Mesra dengan panggilan sayang,
sayang. Misalnya, sayang pun yang begitu. Bila masanya nak dilafazkan, waktu nak dilafazkan, nada nak melafazkannya, seluruhnya adalah merupakan gambaran-gambaran yang dapat kita huraikan dalam berbagai-bagai bentuk, tetapi apa bentuk pun, isteri hendakkan bentuk yang mesra. Isteri hendakkan yang bentuk ada unsur kasih, ada unsur sayang dan unsur cinta. Tuan-tuan dan puan-puan mati sekalian. Sebab itu, saya nak memberikan yang biasanya, setiap kali saya menyebutkan tentang bisikan-bisikan sama ada luahan perasaan suami atau bisikan hati isteri ini, saya selalu di hujungnya menyebutkan apa yang nak dilakukan. Yang pertama tentang kemesraan, permintaan isteri kepada suami, wahai suamiku bermesralah dengan aku. Yang pertama sentiasa berinteraksi dan berkomunikasi. Berkomunikasi dengan mata, berkomunikasi dengan lidah, berkomunikasi dengan mulut, berkomunikasi dengan tangan, berkomunikasi dengan gerakan. Yang kedua, selitkan gurauan, jenaka dan kata-kata mesra semasa berkomunikasi dengan isteri. Berjenakalah, bermesralah, berguraulah yang seada dan sepatutnya. Depan-depan anak pun tak ada masalah kita bergurau. Apalagi dalam keadaan kita berdua saja dengan isteri. Saudara lebih faham daripada saya, saudari lebih faham daripada saya. Gurauan-gurauan dalam bilik tidur, gurauan-gurauan di atas katil dan sebagainya. Ini rasa saya perlu dalam mana-mana isteri, dalam mana-mana suami, dalam mana keadaan, dalam mana ketika kita memerlukan, dan diharapkan insya-Allah gurauan-gurauan yang sedemikian, kemesraan yang sedemikian berpanjangan sampai hayat kita nanti, sampai akhir hayat kita nanti. Jangan kedekut mencurahkan pujian kepada isteri. Saya akan sentuh soal pujian ini. Kemudian, pastikan hubungan seksual dapat menyenangkan kedua-dua belah pihak. Saya tak mau menyentuh panjang soal itu, nanti pun ada kita akan bincangkan persoalan itu. Apabila kemesraan semakin pudar, cuba hidupkan kembali kenangan-kenangan manis waktu mula-mula bersama. Inilah yang patutnya dilakukan oleh suami terutamanya. Suami mengambil inisiatif kalau nampak kelayuan dalam kemesraan, kelayuan dalam perhubungan antara suami dan isteri. Ingatkan musim-musim kita dulu bercinta. Ingatkan musim-musim kita dulu berkeluar bersama-sama di tepi pantai. Ingatkan kita bersama-sama bercengkrama di bawah pokok dan sebagainya. Kalau ini berlaku dalam kehidupan saudara. Tuan-tuan, kemudian sentiasa mengukir senyuman apabila bersama dengan isteri. Senyum. Suami senyum, isteri senyum. Suami gelak, isteri gelak. Suami ra'i dengan senyum, isteri ra'i dengan senyum. Dan akhirnya menunjuk dengan lembut apabila isteri merujuk kepada sesuatu mengalami. Merujuk dengan lembut apabila isteri merajuk ataupun memujuk. Memujuk dengan lembut apabila isteri merajuk ataupun mengalami kesusahan, kesedihan dan ditimpa masalah. Pujukan-pujukan ini sangat diperlukan. Kena belajar apa dia kata-kata yang merujuk kepada pujukan. Apa kata-kata yang boleh menghibur. Apa kata-kata yang boleh menghilangkan kedukaan. Apa kata-kata yang dapat melambai kemesraan. Wahai suamiku, bermesralah dengan aku. Para penonton yang hormati sekalian, saya akan pergi kepada bisikan hati isteri yang kedua selepas ini. Cukup setakat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.